Kan. Dia nampak kita macam berborak. Borak macam tu kan. Nice. Tiba, dah habis. Gitu. Oh, dah online. Okay. Dah start dah? Ya lu. Biar macam biasa je lah. Macam biasa je. So ada apa-apa soalan? Dia tak start lagi, tiba-tiba ada apa-apa soalan. Dia tengah tengok peta ni. Peta dunia. Perjalanan. Okey. Ramai orang tak tahu. Ramai orang tak tahu tu. InsyaAllah. Oh, okey. Ke sebelum kita start. Assalamualaikum. Ke sebelum kita start, kita cerita pasal BCAC ni. Yalah, kadang orang tak tahu apa tu BC. Macam saya pun selama ni ingatkan BC dah live kan? Before century. AD tu after apa tu saya ingat, lupa dah. Dia after delivered After delivered, like Adna Domini. Dia bukan after that. After Abi Isa it's not that. It's not that. It's after delivered lah. Itu pemudah fahaman lah. Dalam Latin dia panggil Anno Domini. Anno Domini. AD itu Anno Domini. Dia kira hari lahir Isa lah. Isa alaihissalam. Sebelum itu, sebelum 1 AD ialah 1 BC. 1 AD, sebelum tu 1 BC. Dan cerita banyak kajian saya ialah 1 BC ke atas. Mana 1 BC, 2 BC, 3 BC. Jadi kekurangan kita di alam Melayu ini, kita kurang mengkaji BC itu. Sebab itu kita tak tahu punca leluhur kita, Didi. Itulah, apa yang kita belajar dekat sekolah, tak jelas sekolah rendah atau sekolah menengah kan. Memang rasanya BC tu sejarah kita lah, orang-orang Melayu lah kan. Rasanya tidak diceritakan kot, yang BC ke bawah tu tak dicerita. Semuanya start daripada AD ke bawah, AD ke atas. Untuk orang Melayu dia, saya rasa tahun 8 mungkin tahun 15-11 kot start Portugis menyerang Melaka. Itu je lah mungkin paling belakang sekali. Dia tahu tak 15,500 tu dah terlalu lewat. Kan? Dunia lain sudah banyak berlaku perkembangan ilmu, innovation. Takkan kita masih lagi ketinggalan. Sebenarnya tok nenek kita sudah berhubungan dengan bangsa-bangsa di luar. Dan mereka berkawan baik dengan golongan-golongan daripada yang hidup di zaman Anbiya itu. Tapi maklumat ini tidak didedahkan kepada kita, orang Malaysia dan khususnya bangsa Melayu itu sendiri. Amat malanglah bagi kita. Tapi Alhamdulillah kita cuba nak memberitahulah info-info yang begini supaya kita tidak meninggal dunia dalam keadaan jahil. Tanpa mengetahui asal-usul kita. Kan? Malanglah kita kan. Kita menghadap Ilahi, Rabbul Jalil, kita masih lagi berada dalam keadaan ditipu. Kita ingin menghadap Ilahi dalam keadaan kita, paling kurang aku sudah mengetahuinya. Betul. Itu saja. Jadi dah boleh start ke? Dah boleh start lah. Tu ada satu kamera lagi. Kejap. Itulah guys, tunggu sekejap Yang TikTok tap screen. Jangan malas. Rakaman. Okey. Dah start dah. Okey, kita start lah. Semua dah ready kan? Okey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kepada anda semua yang sedang menonton detik ini. Kita ada buat 2 siaran live di TikTok dan juga Facebook. Ini TikTok apa tadi? Ini TikTok Prof. Ni orang dia, nanti saya kenalkan saja je tak sebut nama, pasal nanti kita nak sebut nama penuh dengan jawatan dia sekali. Okey, yang ni pula daripada fanpage Tanah
Tanah Aku. Fanpage Tanah Aku. Okey, jadi selamat datang diucapkan. Okey, jadi sebenarnya hari ni kita nak bercerita pasal kita nak merungkaikan kita sejarah diri kita, okey, bangsa kita, dan rancangan ni kita panggil Bicara Bangsa lah, bersesuaian dengan apa yang akan kita kupaskan hari ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, kita akan berkenalan dengan seseorang di sebelah saya ni, okey, yang sangat saya first time dengar dia bercakap pun, satu benda yang keluar tu memang tak ada merugikan, semuanya fakta. Dari apa yang dikeluar daripada mulut beliau tu semua adalah fakta-fakta belaka dan benda-benda yang kita tak tahu sebenarnya, yang kita tak tahu. Dan ni hasil kajian beliau selama beberapa tahun, okey, semenjak dia memegang jawatan ataupun sebagai lecturer lah, di salah sebuah universiti terkemuka di Malaysia. Okay, jadi saya ingin memperkenalkan Profesor Dr. Soleha Yaakob, Profesor Falsafah Nahwu Arab dan Pemikiran Sejarah Bahasa dan Peradaban, UIAM. Selamat datang. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Okey, Prof. Jadi sekarang ni pun dah pukul 1:30 lah, lebih kurang lah. 1:30. Kita nak start dulu ke kita nak lunch dulu ni? Kita start pun belum, tiba-tiba nak cerita pasal lunch. Okey, seperti yang saya katakan tadi, kita nak berbicara ataupun kita nak menelusuri ke belakang sejauh mungkin. Kerana sebelum ni, Prof, kita dekat sekolah jarang ataupun kita tidak didedahkan, kuranglah didedahkan kita punya ni, keturunan kita ni, apa bangsa Melayu ataupun kita kelompok Nusantara ni lah. Okey. Jadi sekarang ni dengan adanya Prof ni, kita akan tanya dia beberapa soalan, dan kita sebenarnya ada orang cakap ada 3 segmen lah. Okey, kita ada 3 segmen di mana setiap segmen kita akan stop dan kita akan sambung semula. Jadi kepada korang semua yang menyaksikan ni, okey, orang cakap apa, jangan lari jauh-jauh lah. Kita akan start dalam lebih kurang dalam 10 minit macam tu, rehat, break, kita akan start balik. Okey, jadi anda semua jangan ke mana-mana untuk setiap segmen. Kita ada 3 segmen, di mana untuk segmen pertama ni kita nak tahulah Prof pasal asal usul Melayu tu sendiri, nama Melayu tu lah. Okey, ada pendapat yang mengatakan Melayu tu Bugis. Ada pula orang cakap Melayu tu orang asli kat Semenanjung ke kat mana kan. Jadi orang asli tu sebenarnya siapa, Prof, sebenarnya, Prof? Yang orang cakap orang Melayu tu, adakah orang Semenanjung saja ataupun orang Indonesia ataupun orang dekat Borneo tu? Boleh Prof bagi tahu kat saya tak? Okey, Didi, terima kasih pada soalan tu. Kajian saya ialah daripada atas. Jadi saya melihat fakta-fakta itu daripada atas. Maksudnya daripada sesudah Nabi Adam AS. Bila soalan Didi tadi, saya hanya nak pergi selepas banjir besar Nabi Nuh sahaja. Berdasarkan beberapa fakta yang kita jumpa dalam catatan dokumentasi. Bidang saya ini dalam bentuk dokumentasi. Dia bukan arkeologi. Dokumentasi dalam kitab-kitab klasik, sama ada kitab Arab, kitab Yahudi dan kitab-kitab yang orientalis yang kuning-kuning itu, yang kuning itu bidang saya. Kita dapati bahawasanya anak-anak Nabi Nuh AS sesudah banjir besar itu ada 3 orang. Dan kita kena maklum bahawasanya semasa banjir besar itu, yang naik ke atas kapal Nabi Nuh itu seramai 90 orang. Pendapat yang kuat mengatakan 90 orang. Itu adalah raja-raja, orang-orang besar, pemimpin, bukannya orang-orang biasa. Jadi mereka yang hidup sesudah itu dan sesudah banjir besar itu, 350 tahun sesudah itu, Nabi Nuh berumur 350 tahun barulah dia hidup macam biasa. Alam itu sudah berubah daripada alam sebelum itu. Saya nak pergi ke alam Melayu ini, saya kena pergi ke sini dulu. Jadi apabila dah surut, dah jadi keadaan biasa itu dan muka bumi sudah berubah, banjir itu menyebabkan berlaku banyak perubahan. Bentuk muka bumi berubah dan telah mematikan golongan-golongan yang bukan bukan Homo sapiens itu. Itu hikmah Allah Ta'ala jadikan banjir besar itu. Jadi anak-anak Nabi Nuh AS yang hidup, yang kita maklum, Ham, Sam dan Yafid ini telah bertebaran dan mereka ini merupakan raja-raja.
Bermula daripada mereka. Dan kita nampak ada nama Asyuria, kerajaan the Kingdom of Assyria. Asyuria itu ialah nama anak Sam yang sulung. Sam ada 5 anak. 5 anak. Sam, Asyur, Asyuria, Elamat itu. Elamat. Okay. Kemudian Arfakhshad, keturunan Nabi Ibrahim itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Khaidir itu disebut sebagai Balia. Nama Nabi Khaidir itu Balia bin Mulkan itu daripada susur galur Arfakhshad ini, anak yang ketiga. Kemudian Lut atau Lawidiyun. Kita kena Lawid itu anak yang keempat, dan yang kelima Aram. Kita ada sebut nama Aramai. Jadi mereka ini hidup sesudah banjir besar, dan mereka ini menjadi raja-raja dan kingdom. Hasilnya kita dapat raja Assyria, kita ada raja Kedia. Mereka ini adalah Semitic people. Tetapi orang Melayu itu pada waktu itu bertebaran, dan buku-buku klasik membahagikan bahawasanya susur galur Nabi Nuh, anak Nabi Nuh yang 3 orang ini, Ham ke Afrika, Yafid ke Eropah, dan Sam ini adalah bangsa Semitik yang mana pergi ke bahagian timur, termasuklah kita. Okey. Tak, ni saya nak fahamkan. Masa banjir besar tu, maknanya tak ada orang yang hidup lagi lah kecuali orang yang atas kapal. Okey. Macam mana? Okey. Sudah ada orang hidup sebelum banjir besar. Sebab itu kajian saya mendapati ada 37 orang anak Nabi Adam AS. Ni kita pergi alam sebelum banjir besar. Okey, alam sebelum banjir besar, saya sebut alam yang lain. Sebab tu saya kata Nuh hidup 2 alam itu. Kerana jarak di antara Nabi Nuh ke Nabi Adam AS tu hampir 100 tahun. Sebab 86,000 kita jumpa the oldest DNA yang ada dekat Laos terkini. Sebelum ni dia kata 35. Saya suka ikuti Life of Science. Jadi dia sentiasa update dia punya info. Dia kata sebelum ni kami kata 35,000, dan selepas tu kami kata 50,000. The Homo sapiens. Sekarang kami jumpa dekat Laos ada 2 tempat, iaitu satu 86,000 dan satu 60,000. Jadi kita ambil yang terawal itu 86,000. Jadi jarak di antara Nabi Nuh dan Nabi Adam AS itu kita boleh katakan 86 hingga ke 90,000 tahun. Buat masa sekarang. Buat masa kita kena ikut data ekologi juga. Jadi jarak 90,000 ataupun 100 tahun itu sehingga 5,000 itu ialah panjang. Betul. Dia adalah lebih panjang daripada kita sekarang. Kita 5,000 kan dalam zaman Nabi banjir besar, katakan 5,000. Sebenarnya 4,800 tapi kita bundarkan je lah. Jadi 5,000 BCE sehingga ke 1 BC. 5,000 BCE 1 BC, 1 BCE. Campur 2023. 2000 lah. 2023 sekarang kan. Jadi kita bundarkan jadi 2000 je lah. 2000. Jadi berapa? 5 campur 2 7,000. Kita baru 7,000. Oh, maknanya zaman daripada sebelum banjir sampai ke Nabi Adam tu lebih kurang 100,000 lah. Lebih kurang setakat ini. Sebab kita jumpa 86,000 Homo sapiens. Kita takrifkan Homo sapiens itu the wise man. Mengikut scientific dia punya istilah, Homo sapiens itu the wise man. Kalau kita ikut istilah Quran, the wise man itu adalah Adam AS. Jadi tidak salah kepada kita untuk mengatakan Homo sapiens itu, the first Homo sapiens adalah Adam AS. Itu kajian saya. Dia bukan agak-agak, dia mesti logik. Dia ada kena dengan scientific, logik, bahasa, sistem. Sebab itu kita namakan Adam AS itu insan. Sebelum itu bukan insan. Kenapa? Dia tidak boleh bertolak ansur. Dia tidak boleh menerima ilmu. Dia terlalu ganas, tidak boleh bersahabat. Itu bukan insan. Kenapa begitu Didi? Kerana akalnya kurang. Lebih kurang daripada 800 cc. Adapun kita, macam motor lah pula. Adapun kita, the human being ini 1,300 cc. Homo sapiens. Sebab itu kita boleh membina tamadun. Dalilnya apa? Kebanyakan daripada ahli sejarah, ahli geografi, falsafah bersetuju bahawasanya tamadun manusia itu bermula sesudah Nabi Adam AS. Dan justru itu mereka meletakkan bahawasanya tamadun Mesopotamia lah yang paling awal, sekitar 8,000, 9,000. Itu yang termaktub. Tetapi biasalah perkara sejarah ini bila ada penemuan baru, kita boleh kaji dan nilai balik. Tapi setakat ini yang dibuat.
Jadi justru kesimpulannya, alam sebelum banjir besar hingga ke zaman Nabi Adam alaihissalam itu alamnya lebih panjang. Wah, Berapa kali daripada kita? 10 kali ya? 0.0001% daripada Yes, betul. Terlalu panjang. Sebab tu dia berlaku banyak. Sebab itu ahli-ahli sejarah dia tidak meletakkan timeline Adam itu statik. Dia akan berubah berdasarkan kepada penemuan ekologi terhadap DNA Homo sapiens itu, the wise man tadi. So maknanya kalau lepas ni ada lagi penemuan DNA yang lebih tua daripada tu, so kita angkatlah penemuan DNA Homo sapiens. Homo sapiens lah. Sebab di laut itu ada beratus tahun. Tapi dia kata it's not Homo sapiens, it's Homo erectus and the gang. Lain Lain. Walaupun dia boleh berjalan macam manusia tapi dia ini akalnya dia tak sampai. Sebab itu dia tidak dapat membina tamadun. Kalau tidak, kenapa ahli sains tidak mengiktiraf tamadun bermula berjuta-juta tahun yang silam, sedangkan makhluk ini sudah hidup 2 juta tahun yang lalu, sesudah kepupusan dinosaur itu. Betul. Dinosaur itu kan pupus disebabkan meteor, attack by meteor itu. Jadi bila pupus dinosaur, Allah Ta'ala dah plan, barulah diciptakan makhluk ini. Betul. Dan lepas tu barulah turunnya Adam alaihissalam. Adam alaihissalam itu sakit, maknanya makhluk yang ini ja'alu fil ardi khalifah itu dalam surah Al-Baqarah itu. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Itu yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, oleh malaikat. Dia question balik apa yang Allah Ta'ala cakap itu. Betullah Allah Ta'ala cakap, ana a'lamu ma la ta'lam, aku lebih tahu daripada. Kemudian jadi saya ulang balik je sebenarnya. Kemudian jadi kalau kita pergi ke ayat seterusnya kan, ayat 31, tadi 30. 31 pula sebut apa? Dia kata wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Huruf waw itu dalam bahasa Arab dipanggil sandaran atau disebut ataf. Dia kata ada netizen dalam tu tanya, betul ke khalifah pertama tu Adam? Mana bukti nama Adam tu khalifah pertama? Saya kata ini kena betul Pak, kena pandai bahasa Arab, kena pandai tahu. Jadi ayat tadi dia sebut ini ja'ala fil ardi khalifah itu ayat 30. Kemudian pergi ke ayat 31, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Wa itu ataf kepada surah ada ayat yang 30 tadi. Maknanya dia sebut ini aku menjadikan khalifah. Kemudian ayat 31 pula wa 'allama, dan diajarnya Adam alaihissalam itu semua nama-nama. Dia ataf, disandarkan kepada khalifah itu. Jadi ahli-ahli mufassir membuat kesimpulan makhluk yang pertama yang bernama manusia itu yang itu khalifah itu bernama Adam alaihissalam. Sebab itu Allah Ta'ala ajar. Makhluk sebelum tak boleh diajar. Tak boleh diajar sebab asyik bergaduh, sebab kemampuan akalnya kurang. Dia punya fizikal sama macam manusia? Tak. Sama, tapi ada dalam video dia saya ada perubahan bentuk. Dia punya skull ni keras. Kemudian dia punya brain dia kecil. Dia punya kaki tangan dia kasar. Okey. So maknanya itu kita tak boleh consider sebagai Homo sapien lah. Itu bukan manusia, insan. Bukan insan lah. Insan perkataan Anisa itu betul-betul ansu, lemah lembut, boleh diajak berbincang. Yang tu bergaduh je, tak boleh ajak berbincang. That's why dia tak boleh membina tamadun. Yes, dia tidak ada kebolehan membina rangkai kata language itu. Bahasa ada tapi terhad. Adapun insan Adam itu bahasanya infinite. Chomsky, Profesor Chomsky sebut infinite. Yang binatang ini, haiwan ini dia finite. Finite ini apabila terhad, dia tidak boleh membina perkataan yang banyak. Sebab dia melibatkan intelektual. Kalau tidak boleh membina perkataan banyak, bagaimana ingin berkomunikasi dalam membentuk tamadun dan peradaban? Tidak mampu. Betul, kalau kita nak membina satu tamadun, bahasa adalah satu alat yang begitu penting dalam membina tamadun. Kalau tak, macam mana kita nak berkomunikasi, nak bina itu, bina ini? Tak mampu. Kan nak buat nak buat benda yang sistematik lah, senang cerita kan. Ini dari sudut istilah dan fahaman falsafah Islam. Islamic philosophy meletakkan Adam itu, makhluk Homo sapien itu adalah Anisa, insan. Perkataan, kalau dalam bahasa Melayu dia panggil manusia. Manusia ni perkataan daripada Arab tadi itulah. Macam mana boleh ada perkataan Arab manusia kan? Anisa. Dia letakkan mim itu.
Kalau kita tapi Anissa tu maksud dia kan perempuan, wanita. Anissa itu maksudnya lemah lembut. Oh, lemah lembut. Khairul nisa. Nisa itu wanita-wanita. Tapi asalnya perkataan begitu sebab wanita Anissa itu ambil perkataan Anissa lemah lembut, boleh diajar, boleh dijadikan sahabat, boleh diajak berkawan, menerima ilmu dengan baik, cerdik. Itu takrifannya. Okey, faham. Jadi sambung tadi yang saya tanya tadi tu, back to the future. Kan kita cerita apa Nabi Adam kan? Kita back to the future. Okey, sekarang ini kita bercerita tentang orang Melayu. Jadi saya cerita sesudah banjir besar itu bertebaran. Kenapa bertebaran? Sebab berlaku climate change. Climate change rapidly. Memang disebut dalam buku-buku. Bagi siapa yang tidak mengkaji ni memang merasa rekaan. Bukan rekaan, bacalah bukunya. Rujukan saya profesor-profesor luar negeri. Dan kita pun publish paper kan, dan buku-buku pun ada. Jadi saya pun heran kenapa orang Malaysia tak tahu benda ni. Sepatutnya kena tahulah. Cerita tentang ancient BC, alam kuno, purba, kena tahu dia punya pergerakan. Sebab dunia lain memang tahu. Jadi bila balik kepada Sam tadi, anak-anak Sam, maknanya Cina dan Melayu itu daripada golongan ini, Sam. Dan saya teringat, Didi, ada hadis Rasulullah SAW ini, tapi hadis Hasan. Hadis Hasan daripada riwayat Abi Daud, daripada sanad Albani itu, dia mengatakan, ada nama hadis tu, mengatakan bahawasanya keturah ini, disebut pasal keturah itu ada tiga golongan keturah. Maksudnya di sini, kalau kita fahaman yang kita baca dari kitab-kitab klasik, rujukan, keturah itu wujud. Keturah itu apa? Siapa? Keturah itu anak isteri Nabi Ibrahim yang ketiga. Nabi Ibrahim ada 4 isteri. Sarah, Hajar, Keturah dan Hajur Arhir. Dan saya rasa kebanyakan orang mungkin ingat Nabi Ibrahim ni cuma ada satu isteri, iaitu Siti Hajar. Pasal benda tu selalu kita ulang semasa Hari Raya Korban. Betul, saya rasa ramai yang tak tahu. Oh, masya-Allah. Mungkin ada yang tahulah, mungkin kalau yang belajar kan, mungkin tahulah, tapi orang macam saya ni, saya rasa saya baru tahu beberapa minggu lepas yang Nabi Ibrahim ni ada 4 isteri. Sarah itu adalah orang Iraq daripada Ur. Makna dia sama, dia adalah anak saudara, dalam beberapa riwayat dia adalah anak saudara kepada Nabi Ibrahim AS. Makna Ibrahim AS ada 3 adik-beradik. Nahor, Haran dan Ibrahim AS. Mereka ini raja-raja. Haran itu raja, orang ketua kabilah. Jadi Sarah ini anak dia. Sarah anak Haran. Lut pun dalam riwayat yang kuat mengatakan dia adalah adik Sarah. Sebab itu mereka pernah pergi ke Mesir. Nabi Ibrahim pergi bertiga ke Mesir ini pada ketika itu. Dan isteri kedua adalah Siti Hajar. Kita panggil Siti, sebenarnya nama dia Hajar kan. Hajar adalah orang Kipti. Orang Kipti ini berkulit, dia tidak berkulit putih. Dia sebenarnya semua yang pada kajian saya, mereka ini proto-Arab. Proto-Arab. Kalau orang menafikan itu, maknanya kajiannya di tengah lah. Kita daripada atas. Dan orang-orang macam saya ni sebenarnya tak tahu apa tu proto. Proto itu asal. Proto-Arab. Melayu lama. Arab lama. Itu. Proto. Proto. Jadi itu Hajar. Kemudian Keturah. Keturah ini ada isu. Dia tak setujulah dengan kita kata gini. Kita pun Keturah ini kita tidak ada gambar kan, macam mana gambar Keturah, tak ada kan. Tapi dalam kitab-kitab tafsir dia sebut berwajah Sin Hind. Dia sebut berwajah Sin Turki. Cina Turki. Kemudian cerita pasal Keturah ini ada banyak pandangan. Tetapi wanita ini wujud. Tidak ada seorang mengatakan wanita ini tidak wujud. Daripada riwayat Al-Akhbariyin. Apa maksud riwayat Al-Akhbariyin? Dia bukan hadis. Riwayat Al-Akhbariyin ini adalah pencerita riwayat-riwayat daripada ahli-ahli sejarah riwayat. Ini ada dalam buku-buku sejarah tua. Itu kajian saya. Jadi kalau siapa nak react, kemudian baru nak baca buku tu, tak boleh. Dia kena belajar dulu 5-6 tahun baru boleh react. Kalau macam tu. Dia tak boleh baca sikit nak cari kesalahan apa semua, terus react, tak boleh. Tak boleh. Kena baca. Kena orang cakap apa, kena tahu dia punya asal cerita dia lah. Dan buku tu ada 10 jilid.
yang saya rujuk tu, Jawad Ali ke, daripada buku Ashabul Bashar oleh Abu Fida, dan berbagai-bagai lagi buku. Jadi saya nak sebut sini sebab itu kajian saya. Dan apa yang menarik lagi di sini ialah kita tidak tahu, tetapi bagaimana kita ingin mengesahkan. Sebab dalam buku-buku Melayu ada sebut nama wanita ini. Saya melihat timeline dan events. Timeline dan events. Sebab timeline kita dah ada dalam kepala, macam mana how to relate the events dengan timeline to this woman. Dengan this wanita ini. Dan kita maklum bahawasanya pada waktu ini ramai pada waktu ini sudah ada hubungan alam Melayu dengan kawasan di Mesopotamia itu. Masuk Mesopotamia, Palestin, Yaman, Arab lah gitu. Arab kuno itu. Arab kuno. Maksudnya berhubungan dengan alam Anbiya. Mereka itu hidup di alam Anbiya. Kita maklum bahawa Nabi Ibrahim AS, saya buat dalam kajian saya lebih kurang 2000. Atau kita pergilah Sirka, dia panggil Sirka, maknanya it's all about. Dia tulis 2000 hingga 2500 BCE. Before Christ era. Maknanya sebelum lahir Nabi Isa AS. Sebab tu bila ada bukti mengatakan orang Melayu itu sudah hidup 1000 BCE, saya tahu. Saya sebut. Sebab itu kajian saya. Bagi orang yang tak mengkaji, dia tak tahu. Dia tak tahu pun alam BCE itu. Kita kaji alam Anbiya. Orang Melayu itu sudah berlayar. Mereka pembina kapal-kapal yang besar. Jadi saya nak tanya, nak bina kapal ni kena ada duit kan? You kena kaya kan? You nak berlayar hidup di atas lautan bertahun-tahun, you mesti membina kapal yang kokoh, besar, nak melawan arus angin, badai itu semua itu. You mesti kaya kan? Orang Melayu kaya lah. Kenapa dia kaya? Tok nenek kita kenapa kaya? Sebab mereka ada emas, mereka ada perak, mereka ada timah, mereka ada batu-batu permata. Ini bumi batu permata dan emas serta perak. Dekat Nusantara ni. Swana bumi dan Swana Dipa itu di Sumatera. Bumi itu kita. Suwarna bumi. Suwarna bumi itu Semenanjung kita. Itu disebut dalam kitab-kitab klasik Hindu itu. Tetapi kita sudah maklum perkara ini sebelum itu lagi. Di mana Tommy Paris menceritakan bagaimana ini dikenali sebagai oper. Oper itu adalah ledang. Dan ada mengatakan di kawasan Sumatera. Dan ada mengatakan di Filipina. Tetapi kita sudah ada peta. Peta mengatakan oper itu suatu tempat yang penuh dengan emas. Kita sudah ada catatan, kajian, ada 60 km di kawasan Gemas. Kemudian di kawasan Gemas, Semua dan sekitarnya itu 60 km lombong emas yang telah ditinggalkan berusia beribu tahun. Ada catatan geologi. Ada orang jumpa ke apa? Sekarang sudah ada catatan, sudah ada buku itu, sudah ada catatan. Sudah ada kajian. Tapi tempat tu sekarang tu dah tak ada lah tempat tu. Wujud. Ada lagi? Ada. Dan kesan takik nak cari emas tu masih ada lagi. Emas ini ada dalam dua keadaan, dalam kepingan atau flakes dipanggil. Dan yang kedua dalam bentuk vein yang ada dalam quartz. Quartz itu kan dalam tu ada vein. Vein tu jalur-jalur tu. Jadi macam mana nak pecahkan jalur-jalur tu? You kena guna mata kapak yang halus. 0.3 ml saja. Milimeter dia punya tu. Jadi you nak ambil tu kena takik lah. Kesan takik tu masih ada lagi. Ada dalam tu gambar. Kita tengok. Saya buat kajian itu. Okey, apa yang saya menarik tadi Prof cakap orang Melayu dulu bina kapal besar-besar. So maknanya orang dulu memang kaya-kaya lah. Orang Melayu lama ni. Tok nenek kita kaya. Kaya. Tapi itulah macam sekarang ni kalau orang sekarang mengaitkan Melayu ni rasanya Prof selalu dengar lah Melayu malas, apa semua kan, malas kerja. Jadi apa sifat orang Melayu yang lain selain daripada kaya tu? Yalah, maksudnya rajin kan, yang bawa kepada kekayaan tu. Mengikut kajian Prof, apa lagi sifat-sifat orang Melayu yang Prof kaji dan ada bukti dia dalam kajian Prof? Mereka independen.
Mereka bebas. Mereka free. Sebab mereka tidak pernah dijajah. Tok nenek kita tidak pernah dijajah. Betul, selama ni kita dengar yang Melaka dijajah Portugis Belanda. Itu baru. Oh, itu baru. Itu baru. Portugis kan 15-11. 15-11. Para mesyuara kan sebab buku sejarah kita Didi amat mengecewakan. Hanya mula 1400 AD. 1400 AD. 1400 AD Kerajaan Osmaniyah tengah sedang maju masa tu. Kan Osmaniyah ini berhubungan dengan alam Melayu itu pada ketika itu. Jadi kita ni 1400 ni kita baru kenal para mesyuara. Berjumpa duduk di bawah pokok Melaka, kemudian lintas singa, kemudian jumpa dengan pelanduk semua tu kan. Itu cerita-cerita yang sepatutnya kita boleh pergi ke belakang lagi. Ya, okey, dia kata kami ada sebut Sriwijaya. Okey, 670, 680. Kan Sriwijaya ada sebutkan. Itu pun bergaduh dengan pihak di bahagian Sumatera dan Indonesia mengatakan kita dululah Sriwijaya di kita. Tak kisahlah kat mana-mana pun. Tetapi ini berlaku di alam Melayu. Kita kena ingat Champa, Funan, Patani, Selatan Filipina, Selatan Thailand, Selatan Thailand, Kedah, Kelantan, Aceh, ya, sebahagian besar semua Sulawesi, Borneo, Filipina, itu adalah Riau, itu adalah Melayu. Itu adalah Melayu. Ini dikesahkan dalam bidang saya di bahagian linguistik. Jadi Profesor Teguh dalam bukunya 2000 Years, 2000 tahun tentang bahasa dialek Cham itu menyebut tentang bahasa ini telah berkembang di kalangan penduduk-penduduk sekitar itu. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat Didi, setakat ini walaupun tidak ada mengatakan itu adalah tamadun Champa, sebab buku kita banyak hilang, catatan kita banyak dihilangkan ataupun kita tak diambil orang. Ya, kesimpulan saya boleh buat adalah kita adalah berasal daripada kita adalah tamadun Champa. Sebagai contoh, Champa tu Kamboja sana. Ya, Champa ini. Sebenarnya dalilnya apa? Banyak nama Champa ini ada di Asia, di tanah Melayu. Ulu jempol tu. Kenapa bu jempol? Jempol kalau ingat bahasa Jawa ni je kan? Jempol kan? Jempol kan? Cari orang Jawa tu jempol lagi. Jempol kan? Tapi sebenarnya Champa. Oh. Kita ada di Pengkala Champa. Bukan Pekala Cepa. Itu dah dialek dah berubah. Banyak dialek dah berubah. Tapi asalnya Champa. Pengkala Champa. Pekalan Champa. Pekalan Cepa. Oh. Champa itu bunga asalnya Kamboja. Kita banyak nama-nama kita disebabkan masa. Orangnya berbeza dah. Maka dialeknya berubah. Bukan saja di tempat kita. Di dunia lain pun begitu juga. Jadi apatah lagi kita sentiasa dijajah. Penjajahan demi penjajahan, dia menghilangkan data-data kita. Bayangkan Didi ya, bayangkan kita dah ada dah tulisan kita, tok nenek kita dah ada. Tok nenek kita ni bijak. Kalau tak bijak tak boleh berlayar di lautan besar. Tak boleh bina kapal besar. Betul? Tak boleh bina. Macam mana? Dan mereka bijak dan kaya. Kalau Didi tanya, apa sifat lagi? Bijak, kaya, free. Tak ada, orang tak pernah menjarah mereka. Bila tak ada tidak menjarah, tidak pernah dijajah, kita berfikiran independen. Kita happy bersama dengan pencipta kita. Sebab itu sentiasa ada hubungan dengan alam di Mesopotamia itu. Alam Anbiya pada ketika itu. Sebab itu ini bukti kukuh bahawa seorang Melayu pada peringkat awalnya adalah beragama Hanifah. Agama Islam lah. Agama Hanifah, agama Nabi Ibrahim AS. Syariat Hanifah. Oh iyalah tadi, betul. Syariat Hanifah. Kemudian dia turun kepada syariat Musa AS. Kemudian syariat Daud. Syariat Isa AS. Itu semuanya ada kitab-kitab. Ada kitab-kitab. Dan benda ini ada disebut tetapi dalam catatan yang terlalu kecil. Tidak didedahkan. Orang-orang tertentu sahaja membacanya. Ya? Jadi saya nak tanya, orang Melayu ni kan Prof cakap kita dah lama buat kapal besar-besar kan. Orang Melayu ni dia belayar pergi mana je paling jauh pun? Orang Melayu sudah keliling dunia. Oh. Okey, sebelum tu saya pergi, apakah takrif Melayu? Melayu, kalau Melayu bahasa Jawa tu berjalan maksud dia. Berjalan ataupun dia kata lari kan? Melayu tu lari. Melayu tu lari. Melaku jalan. Okey. Okey, dia kata
lari kan. Saya tidak melihat begitu sebab Jawa itu pun baru muncul. Pulau Jawa itu dibuka oleh sebahagian daripada pengembara daripada India. Itu berlaku sekitar awal BC. Oh, pasal itulah dia orang awal-awal Hindu dulu kan? Hindu dulu daripada India. Sebab itu mereka tidak mengaku mereka itu Melayu. Padahal bila dicek DNA, semuanya berasal daripada campak. Okey? Jadi back kepada kajian saya, kenapa Malak itu orang, Ur itu tinggi. Orang yang tinggal di atas tempat tinggi. Untuk pengetahuan dia, kita ni dulu, alam Melayu ini tenggelam. Semenanjung ini dalam laut. Kecuali ada Banjaran Titiwangsa saja dikenali sebagai pulau. Sebab itu dulu Gunung Jerak itu dikenali sebagai Pulau Serai. Serai itu bukan sebab banyak serai, Didi. Itu? Sebab itu istana. Ada istana di situ. Serai itu dalam bahasa Arab. Istana. Serai. Kalau di Palestin ada Bashiba Serai. Itu istana Bashiba. Itu bahasa tua itu. Bahasa tua lah. Bukannya banyak serai. Bukan banyak pokok serai. Faham. Jadi masalah sekarang ni, masalah istilah itu. Peristilahan itu. Jadi di situ banyak istana. Saya pun tahu pergi ke Kedah itu kan. Ya betul, banyak istana. Di situ istana, maksud istana itu pusat pemerintahan. Okey, saya pergi pula kepada di Banjar Titiwangsa. Apakah bawah ataupun pintu besar untuk masuk ke alam ke Banjar Titiwangsa? Kalau dia boleh jawab. Di mana? Saya tak tahu. Ulu Jempol. Lah tadi itulah yang Ulu Campa tadi tu. Yes. Jadi itu dipanggil Ulu Jempol, itu asalnya Campa. Ulu Campa. Ada bukti ke ataupun peninggalan ke kat sana? Ada punya. Saya naik bukit dah, tapi tak tinggilah bukit tu. Saya naik dah je, tapi kita dalam grup PSUJ itu dan kita berhubungan dengan maling gunung dan sebagainya. Jadi banyak bukti-bukti yang kita dapat. Saya dah pergi ke Jalan Tekek itu. Apa yang pernah nampak kat situ? Itu seperti berwabah tau. Maksudnya di situ ialah kita pergi itu seolah-olah itu tempat kapal berlabuh. Kalau Didi pergi, memang Didi akan nampak something yang welcome you, tempat itu untuk berlabuh kapal. Maksudnya di situ ialah you nak singgah kan, you nak pergi ke tempat saya. Sebabnya kita dapati di Bukit Peraja itu ada runtuhan bangunan. Ada runtuhan bangunan dan ada tembok macam tu. Bukan batu. Prof confirm bukan batu. Yalah, maksudnya tu ialah kalau batu kita tahu lah nampak macam batu betul-betul tu kan. Ini adakah batu tu dia macam dia megalite ada. Bawah. Ni dia ada Bukit Peraja tu ada 7 tingkat. Ini yang diberi, saya tak naik ke situ tapi diberitahu oleh maling gunung lah kat situ. Dan grup itulah kita pun ada dalam WhatsApp dan sebagainya. Grup dia ada 7 tingkat. Kita puak-puak dia orang ni pembela dan sebagainya. Naik itu hanya tingkat yang keempat. Kena tambah lagi waktu untuk naik tingkat atas tu. Jadi dia tingkat kalau tingkat keempat, kelima lah. Ada makam. Maknanya bukan tingkat atas sekali dia buat makam, kubur. Ada kubur berapa? Dia buat itu yang diberitahu kepada saya. Dan dia punya batu-batu tu memang ada kesan tapak kaki lah, Didi. Tapak kakinya besar. Dia kira itu nampak sangatlah tu binaan manusia lah. Itu human activities. Saya ada bincang dengan Prof Mokhtar. Prof Mokhtar kata Negeri Sembilan ini kawasan ini memang megalite. Ada megalite. Batu-batu yang natural, existing natural kan. Ada. Benda tu ada. Tapi kat atas Prof Mokhtar pun tak naik. Dia pun tak pastikan itu. Tapi pihak yang maling gunung ini yang sentiasa pergi cari rotan semua-semua. Cari orang hilang apa semua kan. Dia memang ada tembok. Memang ada. Kita orang dia tunjuk tembok. Panjanglah temboknya. Tapi kenapa? Seolah-olah ada binaan. Binaan runtuhan something. Atau pembinaan yang tak siap. Dan ada tapak kaki. Dan satu lagi saya lupa. Ada batu-batu berukir. Saya mula-mula tengok. Saya kata saya nak link dengan tulisan Phoenician. Jauh kalau nak tulisan Phoenician. Tapi bila saya cek balik, discuss balik dengan anak murid kita yang kita saya supervise PhD student untuk
tulisan batu bersurat kuno ini, diskar balik cari kesimpulan, rupanya bila kita jumpa dengan dengan Zulkarnain, saya tak sebut Iskandar, Zulkarnain, Raja Zulkarnain dalam Quran itu hidup 2000 BC, lebih kurang 2000 BC, serentak dengan Nabi Ibrahim AS, menerima Islam dengan Nabi Ibrahim AS dan mengelilingi tawaf Kaabah bersama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS. Beliau, baginda adalah daripada Raja Himyar. Raja Himyar di sekitar Yaman. Di Yaman tu ada pulau-pulau kecil itu. Jadi dikenali sebagai Kingdom Himyarid. Kingdom of Himyar. Jadi Kingdom of Himyar al-Ula. Kingdom of Himyar al-Thaniyah itu lebih besar lagi. Dia mempunyai gabungan 6 kerajaan besar. Antaranya Sabah, Hadramaut termasuk dalam dia. Oh, Hadramaut, Sabah, yang putri Malikul Sabah itu, Putri Balqis itu. Jadi no wonder ada kaitan dengan OPEC. Ini kita boleh buat sebab kajian saya begitu. No wonder boleh ada kaitan dengan OPEC sebab Nabi Sulaiman AS berdasarkan kenyataan beberapa kitab klasik dan tafsir pernah datang ke sini dan melantik Hiram of Tyre sebagai kapten kapalnya untuk datang ke alam layu. Dia kata pergi ke, dia tak sebut alam layu, mereka tak kenal, dia sebut Syarqul Hind. Syarqul Hind maknanya East Indies. India Timur. Di India ini ada dua takrifan Didi. Satu dipanggil Peninsula India. Yang kedua Insula India. Peninsula India maknanya benua India itself. Benua India. Ya, ada Bombay, Kerala, itu Peninsula India. Insula India ini adalah pulau-pulau yang tidak termasuk dalam Peninsula India itu. Dan dia kata fi Syarqil Hind adalah di Insula India itu. Maksudnya kita ini Insula India. Dia tak namakan kita alam Melayu sebab dia tak kenal. Kita ini tidak dikenali sebagai itu. Habis-habis dia cerita, dia kata Sin al-Hind. Sin al-Hind itu Indochina. Sebenarnya bukan Indus-China. Oh, maknanya ni semua berkait dengan kerajaan India tu jugalah kan. Dia melihat dia datang sesudah itu. Tetapi kita pergi sebelum itu lagi. Sudah ada penduduk di sini hasil Austronesia itu tadi. Apakah orang Melayu itu Austronesia? Okey, sekiranya Katurah itu berasal daripada alam kita. Makna tak kiralah campur sana ke, campur Ulu Jepul ke, kawasan Semenanjung ke, di Banjaran itu, kita tak kisah itu ya. Kita pun tidak pasti dia di mana. Tapi daripada takrifan Katurah itu adalah Gaharu. Gaharu tak ada tempat lain kecuali di alam Melayu dan Sumatera itu. Ya. Jadi daripada sini kita dapati bahawasanya Katurah itu Austronesia. Okey, bagaimana pula dengan orang Semang dan Negrito? Orang Semang dan Negrito adalah ber-DNA HAM. Maknanya sudah ada pergerakan daripada Afrika ke kawasan ini. Jadi nampak tak? Sudah ada pergerakannya di sini. Jadi bila ada pergerakan, mereka itu dah berdarah HAM. DNA HAM. Negrito dan Semang itu the first yang orang asli itu. Tapi siapa dulu? Mereka dulu ke Austronesia dulu. Sebab kita kena ikut hukum hakam yang asal. HAM pergi ke Afrika dulu. Sam mari ke alas sini. Yafid ke atas. Habis kalau ada mari HAM selepas itu, datang second lah. Second travelling lah. Second trip lah. Okey. Maknanya Austronesia tu kita. Penang Woman Austronesia. Katurah Austronesia. McClellan Austronesia. Perak Man Austronesia. Sudah ada orang. Tetapi okey. Sebab kita tak ingat, kita tak tahu timeline tu yang kita berkecamuk itu. Kita kena ingat banjir besar Nabi Nuh 5000 BC. Jadi McClellan itu tidak termasuk dalam selepas banjir besar lah sebab dia 14,000. Perak Man tidak termasuk dalam banjir besar lah selepas sebab dia 10,000. Oh, ni mungkin ada yang tak tahu Perak Man dengan McClellan tu apa. Itu ialah Homo sapiens. Homo sapiens. Adam
anak cucu Adam. Anak cucu Adam. Insan. Yang 86,000 tu dekat last tu, Homo sapiens tidak terlibatlah dengan banjir besar itu tadi sebab kita dah letakkan banjir besar itu 5,000 BC. Jadi siapa yang terlibat? Adakah Penang woman terlibat dengan banjir besar? Kemungkinan ya, kemungkinan tidak. Sebab data yang benar ialah 4,800. 4,800 berdasarkan 5,000. catatan carbon dating daripada saintifik China dan Turki. Jadi maksudnya kalau kita ke 4,800 dia tidak terlibat lah. Penang woman juga tidak terlibat. 4,800 BCE tadi. BCE. Maknanya kan turun lagi. Banjir 5,000. Maknanya kita kan dah bundarkan tadi tu. Ya, kita dah bundarkan tadi tu. 4,800 tu dah jadi 5,000 dah kan. Jadi kita bundarkan nak senangkan kita. Tapi Penang woman dia kata 5,000 kan. Sama ada kalau 5,000 BCE dia tidak terlibat. Kalau dia kata 5,000 tahun yang silam, adakah dia terlibat ke tidak? Terlibat. 5,000 tahun yang silam. Sekarang kita dah 2,000. Tambah lagi 4,000. 456 dia terlibat. Terlibat. Kalau dia kata 5,000 tahun terlibat dengan banjir besar. Kalau dia kata 5,000 BC tak terlibat. Sekarang dah pandai kan nak kira tu? Itu sepatutnya lepas ni kena conteng dekat whiteboard lah. Buat timeline kan. Ini kena BC, ngajar AC, lah. Kena ngajar. Okey. Oh lah kan. Kalau macam ni mungkin faham. Tapi kalau ada benda tu mungkin lagi faham lah. InsyaAllah boleh kita buat. Lagi faham kan. InsyaAllah lain kali. Ni mula-mula kita buat. Betul? Okey, ni geografi bangsa Melayu ni betul ke ada dekat Hawaii, Madagaskar semua tu. Macam tadi lah yang saya cakap tadi kan. Dulu kita punya nenek moyang kita kan berbelayar keluar. Pergi ke Hawaii, pergi ke Madagaskar, ataupun dekat Hawaii tu memang dah ada orang Melayu kat situ, ke asal daripada apa Hindia Timur ni. Okey, ini dia. Macam tadi yang kita bincang tadi, sesudah banjir besar Nabi Nuh alaihissalam, anak-anaknya sebelum banjir besar lagi sudah ada orang. Sudah ada bertebaran kan 37 orang anak Nabi Adam alaihissalam itu. Yang saya buat genealogi itu hanyalah satu kaki daripada Nabi Syis alaihissalam. Dan kita tolaklah dari 4 atau 5 orang daripada anak Syis tu. Kita katalah daripada Nabi Adam, kita kata hanya 34 orang. 33 orang saja yang mengembara. Mencari sebab climate change. Dulu tanah Arab itu subur. Subur seperti Jannatul Adnin. Itu diibaratkan dari beberapa kitab klasik. Ya, subur dan penuh dengan waterfall. Seperti di India dan di Afrika. Mana pokok-pokoknya besar. No wonder Nabi Nuh AS dapat membina kapalnya menggunakan kayu. Di mana ambil kapal? Ramai saya tengok kata ambil di Jawa. Bukan. Saya ada dengar kata kayu tu ambil dekat Jawa. Tak ada. Saya baca dah buku dalam kitab Bahrul Muhit. Al-Bahrul Muhit li Ibn Al-Andalusi. Abu Hayyan Al-Andalusi menyebut tafsir kepada surah Al-Quran, daripada ayat Al-Quran, di manakah kayu yang diambil oleh Nabi Nuh AS untuk buat kapal. Dia ambil kapal daripada Jabal Lubnan. Dia ambil kayu daripada Jabal Lubnan. Bukit Lubnan. Sekarang pun masih ada Bukit Lubnan itu. Dia ambil kayu daripada Bukit Lubnan untuk membina kapalnya. Nama kayu itu tak silap saya Mish'ar. Ada Mish'ar. Nama dalam kitab tafsir tu. Sebab itu kena mengkaji, kena membaca Didi. Sebab kalau tidak, kita akan mengatakan daripada Jawa. Jadi, kita punya timeline dan kronologi of the geography itu berkecamuk. Betul. Berkecamuk. Dia apa? Yelah, buat apa dia nak pergi ke Jawa mata-mata ambil kayu? Dia kalau dia fikir, kalau dipikirkan kan. Maknanya dia dah tahu tau, oh dekat sana, dekat Jawa sana ada kayu, jom kita ambil. So macam mana dia boleh tahu kat situ ada, yelah, maksudnya tu ada tamadun kat sana ke tak? Dia sudah, buku tafsir ini dia mentafsirkan Quran, dan orang yang memufassir itu orang yang hebat-hebat. Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, dia tidak boleh menulis beratus-ratus jilid buku-buku ini. Ya, jadi kita kena hormatilah pandangan itu, dan sebab itu kena mengkaji dan tak tahu tanya orang. Jadi dia punya kayu itu diambil daripada Jabal Lubnan, dia bukan ambil daripada Jawa. Saya boleh tunjuk tempat itu, muka surat berapa, safhah berapa, juzuk berapa.
Buku tu ada tak silap saya dalam 12 juzuk, 12 jilid. Saya ada buku tu. Buku tu tulisan Arab kuno. Memang bukunya, maksudnya itulah orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui, itulah bezanya. Jadi justru pada itu kita dapat buat kesimpulan banjir besar Nabi Nuh itu berlaku di tanah Arab. Maknanya pembinaan kapal itu berlaku di tanah Arab itu. Di kawasan itulah, di kawasan Syria, Iraq itu. Dan banjir itu berlaku di seluruh dunia, Prof. Okey, berdasarkan kepada kenyataan daripada artikel geologi yang saya temui itu, dan saya juga bincang dengan beberapa ahli, dengan beberapa profesor, bahawasanya alam Melayu ini tenggelam. Sebab itu kita jumpa Pulau Serai, kita kehidupan istana-istana kuno dan pentadbiran berlaku di atas gunung. Sebab itu kita dikenali sebagai orang gunung. Orang gunung. Sebab perasaan daripada perkataan Melayu tadi tu. Malaur tu. Malaur. Okey, saya lupa pergi. Sebenarnya Melayu ini, Indonesia itu wujud, Melayu perkataan Malaur itu tak wujud lagi. Melayu wujud apabila orang-orang daripada Mesopotamia itu datang melihat kita, orang-orang nenek kita di atas bukit. Oh, malah. Kemudian tinggi. Sebab itu kita bangsa tanah. Siapa duduk di atas bukit, tinggal di atas bukit, dia adalah Malaur. Lama-lama jadi Melayu. Kan biasa dialek ini berubah. Disebabkan perubahan zaman, perubahan masa, perubahan orangnya, perubahan pentadbiran, politik. Dia akan mengubahkan pemikiran dan cara sebutan. Dia tengok kita, Malaur, tinggal di atas gunung. Disebabkan itu, orang Melayu terkenal dengan menanam padi humah. Sebab padi humah di atas tanam di atas bukit. Dekat bukit tu. Itu. Okey, jadi ada apa-apa lagi nak tambah, Prof, sebelum kita menamatkan pusingan pertama ni? Asal usul Melayu ni. Okey, jadi saya rasa dapat dah poin-poin kan. Kita adalah bangsa tanah dan pentadbiran tok nenek kita adalah di atas gunung. Jadi kita dapati sekarang baru orang saya baca dalam tu kan. Dia kata patutlah ada kulit kerang dekat Gunung Semanggul, dekat gunung itu, dekat sini. Lepas tu sebab tu kita jumpa dekat bukit Gunung Jerai itu ada kapal batu. Memang itu kapal. Kapal. Bukit Batu Cave itu kan ada nama Laksamana, Kampung Bendahara, Nahoda. Itu ada kaitan. Kita dulu di air ini. Maknanya makin lama makin surut jadi macam ni. Surut macam ni. Kejap lagi nanti nak naik balik. Nak surut ke nak naik lagi ni? Naik lagi kot. Naik lagi sebab kot. Dah bila dah dekat ais dekat Kutub Selatan Utara. Kutub Utara Selatan itu sudah mula mencair, dia akan naik balik. So kita akan jadi Malaur balik . Agaknya dah nak kiamat dah tu. Okey, rasanya cukuplah sampai sekarang ni. Okey, sebelum kita nak berhenti rehat seketika, mungkin ada dia nak solat Zuhur ke. Okey, Prof . Lepas ni kita akan bincangkan pula mengenai budaya dan adat Melayu. Okey, bukan budaya kita yang sekarang tau. Asalnya dulu. Okey, bukan yang sekarang ni kita tahu. Yang dulu macam mana. Nanti kita tanya Prof. Okey. Jadi korang jangan ke mana-mana. Kita akan stop sekejap dan kita akan sambung lebih kurang dalam 10 minit ke 15 minit macam tu. Jangan ke mana-mana bersama Bicara Bangsa. Tunggu semua.